Rp100 untuk semua orang dewasa. Minyak RON 95 turun Rp1,99. Jualan Rahmah sampai ke kampung-kampung. Tetapi adakah ini benar-benar hasil kepimpinan Anwar yang berpaksikan rakyat ataupun sekadar gula-gula politik untuk meraih sokongan dari Sabah dan juga Sarawak? Baiklah semua, salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini, Current Sphere MY. Channel yang akan membongkar setiap dimensi politik tanah air tanpa berselindung. Pada hari ini, pada video kali ini kita akan ulas satu kenyataan daripada PKR Sabah yang mendakwa pendekatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini mula menunjukkan hasil nyata kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Tetapi betulkah begitu? Mari kita kupas satu persatu. Datuk Mustafa Sakmud, Ketua PKR Sabah yang juga timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, tampil menyokong pengumuman khas oleh Perdana Menteri pada 23 Julai lalu yang menurutnya bersifat people-centric ataupun berpaksikan rakyat. Beliau menyifatkan agenda madani ini sebagai satu inisiatif menyeluruh yang bukan sahaja bertujuan mengurangkan kos sara hidup, malah memperkukuhkan perpaduan nasional antara Semenanjung dan juga Borneo. Antara langkah utama yang diumumkan Anwar ialah bantuan tunai sekali bayar sebanyak Rp100 kepada semua rakyat dewasa tanpa mengira pendapatan. Ini bermakna setiap rakyat berusia 18 tahun ke atas, B40, M40, malah T20 akan menerima bantuan ini secara automatik melalui MyCard. Langkah ini dipuji Mustafa sebagai progresif kerana ia menghargai sumbangan setiap rakyat dalam pemulihan ekonomi negara. Selain itu, harga minyak RON 95 juga diumumkan akan diselaraskan kepada Rp1,99 seliter melalui subsidi bersasar. Satu langkah yang amat penting bagi rakyat Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar yang sangat bergantung kepada pengangkutan darat dan juga sungai. Mustafa menegaskan bahwa ini sangat membantu rakyat yang sebelum ini terpaksa membayar harga pasaran tinggi bagi bahan api, terutamanya di kawasan pedalaman yang jauh dari bandar. Tidak cukup dengan itu, Jualan Rahmah, satu program jualan barangan keperluan asas pada harga yang murah, akan diperluaskan ke semua kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara. Ini akan membolehkan penduduk luar bandar mendapat akses kepada barangan murah seperti beras, minyak masak, dan telur yang selama ini hanya tertumpu di kawasan bandar. Di Sabah, ini sangat membantu bagi penduduk yang terpaksa berbelanja lebih akibat kos logistik yang sangatlah tinggi. Sabah PKR juga menyambut baik pengumuman cuti umum khas pada 15 September sempena Hari Malaysia. Bagi mereka ini bukanlah sekadar cuti, tetapi simbol penghormatan terhadap peranan Sabah dan Sarawak sebagai rakan setara dalam Persekutuan Malaysia. Ia turut dikaitkan dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 yang selama ini menjadi tuntutan utama rakyat Borneo. Menurut Mustafa, semua langkah ini membuktikan bahawa Kerajaan Anwar sedang mengambil tindakan proaktif dalam menangani beban ekonomi rakyat serta menunjukkan bahawa Sabah dan Sarawak tidak dipinggirkan dalam Pelan Pembangunan Nasional. Beliau turut menyebut inisiatif seperti kampung dan sekolah angkat madani di Sabah sebagai bukti keprihatinan kerajaan pusat terhadap pembangunan akar umbi di negeri itu. Mustafa menyatakan bahawa program-program madani mula menunjukkan hasil seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan kadar pengangguran dan juga kejayaan mengurangkan kemiskinan tegar. Ini menurutnya adalah hasil daripada pendekatan inklusif dan mendengar denyut nadi rakyat yang diamalkan kerajaan sekarang. Akhir sekali, PKR Sabah menyeru rakyat Malaysia supaya terus menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim demi mencapai Malaysia yang lebih adil, bersatu dan juga berjaya. Tetapi, di sinilah kita mula masuk ke zon kontroversi.
Banyak pihak di Sabah dan Sarawak masih lagi belum yakin bahwa inisiatif ini akan membawa perubahan jangka panjang. Malah, ada yang melihat pengumuman ini sebagai taktik populis menjelang pilihan raya negeri Sabah yang semakin hampir. Bukankah bantuan Rp100 itu sebenarnya hanya sedekah politik ataupun gula-gula politik untuk menambat hati rakyat? Dan walaupun harga minyak RON 95 diturunkan melalui subsidi bersasar, masih ramai yang keliru bagaimana ia dilaksanakan nanti. Bagaimana pula nasib mereka yang tinggal di kawasan tanpa capaian sistem digital? Apakah subsidi ini benar-benar akan sampai kepada mereka tanpa karena birokrasi? Jolan Rahma juga dipertikaikan. Ada yang mengatakan bahwa stok sering habis terlalu awal dan kualiti barangan tidak setanding dengan harga yang sebenar. Bagi penduduk luar bandar yang hanya ada akses seminggu sekali ke pekan, apakah Jolan Rahma ini betul-betul mampu menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat? Tambahan pula, pengisytiharan cuti Hari Malaysia pada 15 September walaupun simbolik telah dibidas sesetengah pihak yang menganggap ianya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh isu sebenar Sabah dan Sarawak seperti hak hasil minyak, pembangunan infrastruktur yang setara, dan pelaksanaan penuh MA63. Apakah cuti ini hanya penyedap rasa ataupun memang ada perubahan dasar yang sebenar? Mari kita imbas kembali. Sejak 2023, Kerajaan Perpaduan telah berkali-kali menyatakan komitmen terhadap kepada MA63. Namun, menurut laporan The Borneo Post dan Daily Express, pelaksanaan banyak janji masih lagi perlahan, termasuklah penurunan kuasa kepada kerajaan negeri dalam bidang pendidikan dan kesihatan. Menteri-menteri dari Sabah dan Sarawak juga beberapa kali membangkitkan isu ini di parlimen, namun sehingga kini hasilnya masih lagi samar-samar. Jadi persoalan yang paling besar, adakah pendekatan Madani ini benar-benar berlandaskan kepada keperluan rakyat ataupun adakah ia sekadar retorik untuk menunjukkan bahwa Putrajaya kononnya prihatin? Apakah pandangan Anda semua? Adakah Anda sebagai rakyat Sabah dan Sarawak merasai kesan langsung daripada dasar-dasar Madani ini? Ataupun Anda rasa semua ini hanyalah janji manis menjelang PRN Sabah? Coba kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan juga lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk lebih banyak pendedahan politik Malaysia yang tidak bertapis. Anda sedang menonton Currents VMY, Suara Rakyat, Suara Berani. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, sekian sahaja. Terima kasih semua.